Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sukan bermaksud segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga yang dilakukan sebagai pertandingan atau untuk menyihatkan badan. Manakala rakyat pula bermaksud seluruh penduduk sesebuah negara yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum di Malaysia. Sukan rakyat pula bermaksud segala kegiatan atau aktiviti yang dilakukan untuk menyihatkan tubuh badan yang melibatkan pelbagai kaum di Malaysia. Namun, pada masa kini terdapat pelbagai masalah yang dihadapi seperti kurang pengetahuan terhadap sukan tradisional, kurang penjagaan kesihatan diri dan rakyat yang tidak sehati sejiwa. Intihannya, sebuah rakyat atau masyarakat yang harmoni perlu dipupuk dalam setiap komuniti di Malaysia. Matlamat program Sehati Sejiwa Tradisi Sukan Dijaga ialah untuk memberi kesedaran tentang pengetahuan permainan tradisional kepada generasi muda, membentuk serta mengeratkan hubungan silaturahim dan muhibah antara penduduk Taman Rambajaya dan memupuk semangat bekerjasama antara satu sama lain. Program ini bertujuan untuk mewujudkan suasana tradisional yang kian dilupakan serta mengekalkan kesihatan penduduk Taman Rambajaya. Assalamualaikum, nama saya Natasha binti Abdul Rahman, nombor metrik 278627. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan objektif program iaitu Sehati Sejiwa Tradisi Sukan Dijaga. Dalam program ini terdapat 3 objektif utama. Yang pertama ialah dapat memberi kesedaran tentang pengetahuan permainan tradisional kepada generasi muda supaya tidak dilupakan. Yang kedua ialah dapat memupuk sifat saling bekerjasama antara satu sama yang lain. Dan objektif yang terakhir ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Bagi maklumat program pula, program Sehati Sejiwa Tradisi Sukan Dijaga ini akan diadakan pada tarikh 27 November 2021 iaitu pada hari Sabtu, dan tempoh bagi pelaksanaan program ini adalah dari jam 8 pagi sehingga 1.15 tengah hari. Seterusnya, kumpulan sasaran penyertaan program iaitu Sehati Sejiwa Tradisi Sukan Dijaga ini menyasarkan kelompok kanak-kanak, remaja, orang dewasa serta golongan tua di Perumahan Taman Rambajaya Melaka. Selain itu, orang awam juga turut dijemput hadir bagi memeriahkan kesukanan ini serta meningkatkan keberkesanan bagi program Sehati Sejiwa Tradisi Sukan Dijaga. Assalamualaikum, nama saya Nurul Asyiki binti Abdul Naim, nombor metrik 271841. Hari ini saya akan membentangkan 6 perkongsian iaitu sumber dan pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yang berhormat Tun, penghulu, ketua kampung dan penduduk Taman Rambajaya. 7.0 senarai aktiviti yang dipertandingkan. Terdapat 3 kategori. Kategori utama sepak takraw, tarik tali dan bowling padang. Kategori kedua, kategori individu, terdapat batu seremban, pecahkan belon dan congkak. Dan kategori ketiga adalah kategori kanak-kanak iaitu isi air dalam botol, bola pimpon dan di manakah coklat. 8.0 perincian aktiviti. Permainan pertama adalah sepak takraw. Dalam perlawanan sepak takraw, bilangan pemain dalam setiap pasukan adalah 3 orang. Pemain yang berada di tengah gelanggang dan bertindak sebagai servis atau yang memulakan sepakan dikenali sebagai tekong. 2 pemain lain dirujuk sebagai pengumpan dan penyerang. Acara kedua adalah tarik tali. Permainan melibatkan 2 regu dengan 5 atau lebih peserta. 2 regu bertanding dalam 2 sisi perlawanan dan semua peserta memegang erat seutas tali. Di tengah-tengah terdapat garisan. Masing-masing regu berupaya menarik tali sekuat mungkin agar regu yang berlawan melepasi garis batasan. Regu yang melepasi garisan akan dikira kalah. Acara ketiga adalah bowling padang. Masa bermain bagi acara bergu, bertiga dan berempat adalah selama 1 jam 30 minit atau 15 N yang mana terdahulu. Manakala acara perseorangan, masa bermain adalah 1 jam 30 minit atau apabila salah seorang daripada permain mencapai mata 21 yang mana terdahulu. Untuk acara perseorangan, pemain dibenarkan melihat perubahan his adalah selepas meleretkan bol ketiga. Dan untuk acara
pasukan hanya skip sahaja yang dibenarkan. Pemain-pemain yang lain tidak dibenarkan sama sekali. Bagi perlawanan suku akhir, separuh akhir, penentuan ketiga dan keempat serta akhir akan dijalankan secara kalah mati. Acara keempat adalah batu seremban. Kesemua buah hendaklah dilerekkan dengan cara menabur di atas lantai. Keberadaan buah itu tidak bersentuhan antara satu sama yang lain. Sebiji buah diambil untuk dijadikan ibu dan ibu hendaklah dilambungkan ke udara dalam masa yang sama. Sementara buah ibu masih berada di udara, sebiji lagi buah hendaklah dikutip. Setelah selesai kesemua peringkat dilalui, pemain hendaklah menimbang buah untuk mendapatkan mata. Sekiranya pemain dapat bermain sehingga ke peringkat menimbang dengan memperolehi mata, maka pemain tersebut boleh meneruskan permainan semula dan seterusnya sehingga mati. Acara kelima adalah pecahkan belon. Belon diikat di sebelah kaki setiap pemain. Setiap pemain perlu menjaga belon masing-masing dari dipijak oleh pemain lain. Sebaliknya, setiap pemain perlu memecahkan belon-belon pemain yang lain. Pemain yang belonnya telah dipecahkan kehilangan kelayakan dan perlu meninggalkan gelanggang permainan. Pemain akhir yang mampu memecahkan belon orang lain dan pada masa yang sama berjaya menjaga belonnya dari dipecahkan oleh orang lain dianggap sebagai pemenang. Acara keenam adalah permainan congkak. Dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak. Dimulakan dengan kedua-dua pemain serentak mencapai buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu ke dalam lubang kampung dengan pergerakan dari kanan ke kiri sehingga ke rumah dan kampung lawan. Setelah tamat pusingan pertama, setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak dan jika ada satu kampung yang tidak mencukupi buah, ia dianggap terbakar. Kampung ini tidak boleh diisi apabila bermain pada pusingan kedua, ketiga dan seterusnya sehingga pihak lawan mengaku kalah. Acara ketujuh adalah isi air dalam botol. Setiap pasukan terdiri daripada 6 orang. Tugas pasukan adalah mengisi air di dalam botol sehingga masa mana yang boleh dalam masa yang ditetapkan. Kedua orang dalam pasukan yang pertama akan mengisi dengan menggunakan span. Seterusnya diikuti dengan 2 orang lagi menggunakan span yang sama dan akhir sekali akan mengisinya dengan menggunakan tangan. Kumpulan yang paling banyak sekali mengisi air di dalam botol dikira sebagai pemenang. Acara ke-8 adalah bola pimpong. Peserta dikehendaki membawa bola pimpong di dalam sudu menggunakan mulut dari garisan permulaan hingga ke garisan penamat. Apabila sampai di garisan penamat, peserta dikehendaki meletakkan bola pimpong tersebut masuk ke dalam baldi. Selepas meletakkan bola pimpong ke dalam baldi, peserta perlu berlari semula ke garisan permulaan. Giliran pasukan kedua dalam kumpulan masing-masing akan membawa bola pimpong dalam sudu menggunakan mulut. Pasukan pertama yang sampai di garisan permulaan akan dikira sebagai pemenang. Acara terakhir adalah di manakah coklat. Setiap kumpulan mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang peserta. Pemain berlari ke stesen kedua untuk mencari benda yang tersembunyi di dalam pinggan, iaitu coklat. Peserta di stesen kedua perlu meniup tepung dan mengambil gula menggunakan mulut. Setelah pemain mendapatkan gula-gula, pemain perlu bergerak ke gelung rotan yang disediakan dan membuat pusingan sebanyak 5 kali dalam gelung rotan dengan menggunakan kayu hoki. Setelah 5 pusingan, peserta bergerak semula ke stesen 1 dan bertukar pemain. Pemain
Pemain kedua dan berikutnya akan melakukan perkara yang sama sehingga semua tugasan diselesaikan. Pasukan pertama yang tiba dahulu di garisan penaman akan dikira sebagai pemenang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nurul Adila Syafiqah binti Muhammad Saidi, nombor matrik 278597. Saya akan membentangkan mengenai jawatan pelaksana program. Saya selaku penasihat program. Pengarah projek pula dikutai oleh Farah Nazurah binti Zulkifli, manakala naib pengarah projek ialah Nurul Asyiki binti Abdul Naim. Bagi kertas kerja program ini disediakan oleh Natasha binti Abdul Rahman selaku setiausaha program dan Nur Wardah binti Muhammad Hairi sebagai bendahari yang bertanggungjawab dalam mengurus keuangan program ini. Selain itu, terdapat beberapa ahli jawatankuasa yang membantu dalam melancarkan program ini iaitu terdiri daripada AJK Urus Setia, AJK Pendaftaran, AJK Makanan dan Minuman dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah anggaran pembelajaran keuangan bagi program ini. Peruntukan yang kami dapat ialah sebanyak RM8,500 Malaysia. Maka dengan ini disertakan butiran keuangan kami. Untuk kos makanan, peruntukan yang dikeluarkan ialah sebanyak RM700 Malaysia. Manakala bagi kos cenderahati ialah sebanyak RM240 Malaysia dan kos hadiah sebanyak RM700 Malaysia. Untuk peralatan pula, kami mendapatkan pinjaman daripada Persatuan Taman Rambai Jaya. Secara keseluruhan, program ini melibatkan kos banyak RM1,640 Malaysia. Ini merupakan kos keseluruhan yang perlu ditampung oleh kami selaku pihak penganjur program ini. Kami mulakan program pada jam 7 hingga 7.30 pagi dengan pendaftaran, mengambil nombor cabutan bertuah dan juga sarapan pagi. Kami menyambut tetamu kehormat pada jam ini. 7.30 pagi dimulakan dengan senam ringan dan diikuti dengan bacaan doa serta nyanyian lagu negaraku dan juga Melaka Maju Jaya. 8.15 pagi, upacara perasmian diberikan oleh Persatuan Rukun Tetangga dan aktiviti bermula pada jam 8.45 pagi iaitu dari segi kategori kanak-kanak, individu dan juga kategori utama. Pada jam 12.45 tengah hari, penyampaian hadiah dan ucapan penutupan diberikan. Kami bersurai pada jam 1.15 tengah hari. Diharapkan agar program ini dapat membantu dan membina keyakinan diri terhadap masyarakat, terutama sekali dalam aspek kesihatan jasmani. Kami sangat menekankan nilai yang murni supaya nilai ini masih utuh dalam komuniti setempat. Bukan itu sahaja, sukan rakyat mampu untuk dipertahankan dan dihidupkan semula warisannya. Diharapkan juga ia akan dijalankan dengan lebih kerap untuk menarik minat semua komuniti tanpa mengira umur, asal usul dan sebagainya.